Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Moga-moga kita sentiasa mendapat kasih sayang, mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok Siak, kepada semua ahli jawatan kuasa yang bertugas, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam ni kita sekali lagi membuat kuliah khas, yang mana sebelum daripada ni kita buat Maulidur Rasul, kuliah mengenai tentang Maulidur Rasul, dan malam ni kuliah khas iaitu kuliah maghrib kita berkenaan mengenai kesusahan menambah keimanan. Tajuk yang diminta untuk Ustaz kupas mengenai kesusahan menambah keimanan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bercakap mengenai soal iman, dia adalah satu perkara yang sangat besar. Maklum, bab iman ni bab yang sangat besar. Sebab apabila seseorang itu nak tentukan sama ada dia ni muslim ataupun tidak, dia diredai ataupun tidak, cerita dia bab iman. Kalau seseorang tu tak beriman kepada Allah, kalau seseorang tu tak ambil daripada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, maknanya dia tak beriman kepada Allah. Sebab tu keimanan ni dia tak boleh kita duk fikir ataupun kita duk reka mengikut akal fikiran kita. Tak boleh. Bab iman ni dia mesti ambil daripada Quran, dia mesti ambil daripada sunnah baginda Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia berkaitan keimanan kita kepada Al-Khaliq, iaitu kepada pencipta. Dia tak boleh kita nak pergi tambah iman, kita pergi dekat kedai, kita kata kat kedai mamak ke, kan, pergi kat kedai mana-mana, mamak iman sekilo, boleh? Tak boleh. Dan iman ni dia ada sebab-sebab yang boleh menjemput dan mendatangkan keimanan. Dia ada sebab-sebab. Dan ada sebab yang menjadikan iman kita akan berkurangan, menyebabkan iman kurang. Ada seorang sahabat Nabi, dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah," dia cerita, dia kata bila dia cerita dengan sahabat, dengan Abu Bakar, kemudian mereka pun berjumpa dengan Nabi SAW tentang iman. Dia kata, "Ya Rasulullah, bila aku duduk dengan kau, aku rasa iman ni bertambah." Bila duduk dengan Nabi, iman bertambah. Macam kita duduk dalam kuliah ni, semangat, iman kita naik. Ustaz cerita tentang solat malam, malam ni kita kena bangkit, kan? Time cerita solat malam, nak solat malam. Cerita bab sedekah, sat lagi keluar ni, apa yang ada dalam poket semua nak infak. Dia iman waktu tu naik. Tapi bila balik, kan, dah balik rumah, buka TV duk tengok TV sampai pukul 11, contohlah pukul 11 malam. Lepas tu tidur. Bila tidur, terjaga pukul 4. Allah, baru pukul 4. Dia jadi iman dah, tak sampai macam tadi yang dia sebut. Jadi sahabat ni dia kata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bila aku duduk dengan kau, aku rasa iman ni naik. Tapi bila aku duduk dengan ahli keluarga, rasa iman ni macam kurang." Kan duduk dengan keluarga, bila duduk dengan anak-anak, bila duduk dengan cucu, rasa iman ni kurang.
Tapi bila duduk dengan Nabi SAW, rasa iman naik. Maka kata Nabi, itulah, kata Nabi, tilka wa tilk. Maksudnya begitu dan begitu. Maksudnya memang manusia ni ada kadang-kalanya iman naik, ada kadang-kalanya iman turun. Semua. Dia tak kira hang ustaz ke, kan? Ingat ustaz ni iman ni mencanak macam ni. Tak. Ada time ustaz pun malas, kan? Nak datang kuliah, Allah malas. Ada. Dia bukan kira title ustaz ke, hang ni maulana ke, hang ni doktor ke, hang ni habib ke. Dia tak. Itu manusia. Apabila manusia ni Allah ciptakan, dia ada hawa nafsu. Kita kena ingat, Allah ciptakan kepada manusia ni hawa nafsu. Dan hawa nafsu ni, kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, kata baginda Rasulullah, la yu'minu ahadakum, takkan beriman kamu ni, kata Nabi, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sehingga kan hawa nafsu dia ikut apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Maknanya kalau keimanan kita nak meningkat, ada syarat dan ada sebab-sebab bagaimana kita nak tambah keimanan kita. Sebelum kita nak membicara kesusahan nak menambah iman, kita kena tahu dulu bagaimana nak tambah iman. Kena tahu. Kalau kita tak tahu cara nak tambah iman, sebab tu iman kita takkan meningkat. Macam kita hari ni, Pak Long, bila kita hari ni kata kita nak tambah ekonomi, betul tak? Kita nak tambah pendapatan, suri rumah ni macam mana? Kita pun duk fikir, pakar ekonomi ni, pihak kerajaan duk fikir macam mana rakyat ni boleh menambah pendapatan. Jadi di sana ada perniagaan online. Kita pun masuk perniagaan online. Apa benda boleh jual, kita jual. Jangan jual diri dah. Apa benda boleh jual, kita jual, betul tak? Ada jual biskut, bini reti buat biskut dia jual. Bini reti masak nasi lemak, dia pergi jual nasi lemak. Jual tudung, macam-macam perniagaan online. Sekarang ni orang buat. Sedangkan dia bekerja, dia nak tambah. Maknanya kalau soal kehidupan kita, kita tahu cara nak menambah, betul tak? Nak menambah ni, kita tahu nak menambah ekonomi kita tambah. Ada juga nak tambah anak. Dia tahu tak cara tambah anak, tahu? Atau tak tahu sini? Semua tahu. Nak tambah anak, tahu cara dah. Nak tambah anak senang. Sak dia bagi. Nak tambah bini, contoh, maklum jangan marah. Ni contoh. Pak Long tahu cara tambah bini? Tiba-tiba tak tahu. Masalah. Ni tahu, dia tahu. Cara nak tambah bini kena macam ni, kena macam ni. Kalau bini pertama tak bagi, ada cara. Nak buat kat mana, dekat mana, ejen mana, tahu pula. Tapi cara nak tambah iman macam mana? Tiba-tiba tak tahu. Ni masalah. Maka ulama meletakkan ada 9 cara untuk menambah keimanan. 9 cara untuk menambah keimanan. Kerana 9 ini, kata para alim ulama, apabila kita hari ini tumpukan, maka kita akan menambah keimanan kita daripada sehari ke sehari. Sebab tu Nabi SAW sering ingatkan kita untuk tambah iman. Tambah. Sebab keimanan kita ni perlu kita tambah, perlu kita perbaharui, perlu kita gilakkan iman kita. Sebab itulah kata para alim ulama, badan kita ni, tubuh badan kita memerlukan tenaga. Jadi tenaga ni dapat daripada hasil makanan. Kita duk makan, tadi petang kita makan, tengah hari makan, subuh tadi lepas subuh kita makan, sarapan pagi, malam saat lagi nak tidur makan, tengah malam pun makan. Maksudnya kita duk makan ni bagi tenaga, betul maklum? Betul. Makanan bagi akal kita ni makanan bagi akal kita, ada juga makanan. Apa dia makanan akal kita? Ilmu. Sebab tu kata Imam Syafi'i, ustaz pun baru ni sebut dalam TV Al-Hijrah mengenai tentang pengurusan jenazah ni, ada orang yang kata payah sebab ilmu tu yang kita tak ambil tahu. Kata Imam Syafi'i, tasabbar ala muril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yazuk murrat ta'allum sa'atan tajarra' dhulal jahli tula hayatihi wa man fatahu at-ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Tu syair dalam Dewan Imam Syafi'i.
Kata Imam Syafi'i, bersabarlah atas kepayahan dalam menuntut ilmu. Nak dapat ilmu ni kena sabar. Dalam kita nak mencari ilmu ni, kata Imam Syafi'i, bersabarlah atas kepayahan menuntut ilmu ni, kena sabar. Dengan ustaz kamu, dengan muallim, dengan kamu punya guru, kena sabar. Kerana ketidaksabaran itu menyebabkan kamu tak dapat ilmu. Dan kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak pernah merasai kepahitan menuntut ilmu. Pak Long, nak tuntut ilmu ni senang ke susah? Susah. Kita nak pergi hafal, kita nak pergi dengar, ni datang malam ni pun satu kesusahan, betul tak? Antara kesusahannya, maklum Pak Long duduk bawah, susah. Kaki sakit lutut, kan? Kaki bersemut. Ustaz duduk atas kursi sedap. Ni nampak bantal ni kursi main game gamer punya kursi lah tu, duduk sedap. Kita duduk menuntut ilmu susah. Jadi kata Imam Syafi'i, sesiapa yang tidak pernah merasai kepahitan menuntut ilmu, maka kamu akan menanggung kejahilannya. Dan sesiapa yang meninggalkan ilmu pada zaman muda dia, zaman muda dia tinggalkan ilmu. Sebab zaman muda lah kita punya memori ni masih kuat, betul tak? Kalau dah umur veteran macam Pak Long, alhamdulillah rata-rata depan ustaz ni 25 tahun. Kan? Yang putih tu saja pergi bagi apa warna bagi putih. Jadi kata Imam Syafi'i, sesiapa yang meninggalkan ilmu pada zaman muda dia, fakabbir alaihi arba'an liwafati, bertakbirlah 4 kali kerana kematian dia. Imam Syafi'i sebut. Sebab tu kita, walaupun kita dah terlewat sikit, mengaji. Sebab tu kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, makanan bagi akal kita adalah ilmu. Kita akan jadi orang yang mengetahui yang hak dan batil. Dan kata para alim ulama, makanan yang satu lagi yang perlu kita ambil, iaitu makanan rohani kita. Roh kita ni ada makanan, maklum. Sebab tu siapa yang ada ikut FB Ustaz ataupun IG Ustaz ada post doa-doa. Dan semalam Ustaz ada post satu doa, satu hadis Nabi, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari, iaitu orang yang berzikir pada malam hari. Dia zikir malam hari. Apa dia? Kata Nabi, hadis yang sahih. Ketika mana seseorang yang nak tidur, dia nak baring, dia nak tidur, dia nak lena, kata Nabi SAW kepada Fatimah dan Ali. Itu pesanan Nabi kepada Fatimah, anak baginda Nabi SAW, Fatimah Zahra, dengan menantu baginda Rasulullah Ali. Ketika mana mereka berdua ni minta untuk Nabi sumbangkan khadim, pembantu rumah. Nabi tak bagi. Nabi pergi ajarkan. Nabi kata apa? Nak tidur, yang pertama tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kemudian tahmid 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3. Seperti mana kita zikir lepas semayang tu, macam tu juga. Cuma takbir 34 kali. Maknanya 100. Betul? Kata Nabi, kamu tak memerlukan pembantu. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dia mensyarahkan hadis ni. Dia kata bahawa orang yang pergi zikir pada malam hari sebelum dia nak tidur, Allah akan bangkitkan esok ni bila dia nak bangkit dalam keadaan cergas. Sebab roh dia cergas. Roh dia dapat makanan rohani sebelum tidur, dia bagi makan cukup. Maka bila dia nak bangkit tahajud, bila nak buat ibadah kepada Allah, bila dia nak dekatkan diri kepada Allah, dia rasa segar, dia boleh bangkit. Sebab roh dah cukup. Sebab tu kita kena tahu 9 cara bagaimana kita nak menambah keimanan. Sebelum kita nak berbicara bagaimana susahnya nak mendapatkan keimanan tu, dan apakah punca yang menyebabkan kita terhalang daripada mendapat iman daripada Allah. Baik, kita sebut yang 9 dulu. Yang pertama, kata para alim ulama, ma'rifatullah azza wa jalla bi asma'ihi wal husna wa sifatihil ula. Kata ulama, yang pertama, kena kenal Allah, kena kenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Itu yang benda pertama. Allah sebut di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna
Bagi Allah ada nama-nama. 99 nama Allah. Fad'uhu biha. Maka kamu kena sebut nama-nama tu. Nama-nama ni kena sebut. Sebab apa? Bila kita nak tambah iman, kita takkan boleh tambah iman melainkan kita kenal siapa pencipta kita. Sebab tu Pak Long, hari ni masyarakat kita, bila kita sebut Allah ni, dia kenal Allah ni pencipta, Allah ni maha besar, Allah maha agung, kenal. Tetapi dia tak kenal secara mendalam. Tak kenal secara mendalam. Sebab tu pentingnya Asmaul Husna ni, nama-nama Allah ni penting. Sebab apa? Sebab dengan nama Allah ni kita boleh kenal Allah. Kita akan tahu sifat Allah. Bila kita sebut Allahur Razzaq, Allah ni memberi rezeki kepada kita. Sebab apa? Kita takut hari ni rezeki kita tak ada. Betul tak Balong? Kata-kata kita hari ni takut rezeki kita tak ada. Tapi kita yakin Allah memberi rezeki. Macam mana kita boleh takut sedangkan Allah memberi rezeki? Ustaz, memang susah nak cari rezeki. Susah tu sebab apa? Sebab kita tak yakin pada Allah. Allah sebut dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Kita duk baca surah ni selalu dah. Pergantungan kita pada Allah, sandaran kita pada Allah. Kalau sandaran kita pada Allah, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kata baginda Rasulullah, burung ni siang hari dia pergi cari makan, dia balik dalam keadaan kenyang, kata Nabi. Betul? Burung ni ada GPS? Ada? Tak ada. Ada Waze? Tak ada. Dia tak tahu mana, tapi Allah jamin dah. Sebab itulah Hasan Al-Basri dia sebut apa? Dia kata, aku mengetahui rezekiku Allah telah tentukan, maka aku tak perlu gusar tentang rezekiku. Ada. Cumanya kadang-kadang kita yang tak rasa puas. Kita yang nak rasa lebih. Kita yang rasa nak bukan keperluan tapi kehendak kita. Kita nak benda-benda yang aksesori ni, nak pakai yang mewah-mewah, tapi rezeki tu ada. Tapi kita tak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, kita kena usaha sambil kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita yang kita semua tahu. Kemudian kita kena tahu Allah Subhanahu Wa Taala ni, sifat-sifat Allah yang 99 ni, barulah keimanan kita tambah. Kenapa? Kerana kalau kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka senang kita akan kenal bagaimana Allah ni dia boleh mengampunkan dosa kita dengan sebab-sebab tertentu. Contohnya begini Pak Long, ada orang yang dia nak buat dosa, dia nak buat maksiat. Kan baru-baru ni Ustaz diminta tulis satu artikel mengenai tentang zaman-zaman Covid ni ada orang cadangkan boleh berjudi disebabkan darurat. Macam Pak Long. Kan? Ada satu pula gambar, ada maklum tu pergi beratur dekat tempat Toto. Dia ingat orang jual Toto. Toto, tahu Toto? Yang apa, selimut tu kan? Kita panggil Toto kan? Sini panggil apa? Toto. Dia pun beratur, dia tengok Toto, dia pun pergi beratur, rupanya beli tempat judi. Ni pun ada juga jenis macam ni. Jadi dia kata hari ni kalau dalam keadaan darurat boleh beli. Orang tanya Ustaz dah tulis dah kat akhbar. Kita hari ni bila kita sebut tentang judi, walaupun dalam keadaan darurat, walaupun dalam keadaan apa sekalipun, kita tak boleh buat benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan adalah isu-isu yang terpencil, yang itu perbahasan para alim ulama yang panjang, bukan daripada sudut judi. Tapi manusia hari ni kalau kenal sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata apa? Tak apa, kita pergi tikam nombor, Allah kan Maha Pengampun. Betul? Allah Maha Pengampun. Jadi apa salah? Dapat duit tu, minta ampun kat Allah. Manusia akan buat dosa tak Balong? Kalau dia fikir macam tu, buat tak? Dia confirm akan buat. Dia akan buat maksiat, dia akan melanggar perintah Allah kerana dia fikir, tak apa, aku buat maksiat sekarang, esok aku minta taubat kepada Allah. Apa masalah? Sebab dia tahu sifat Allah ni pengampun, tapi dia lupa antara sifat Allah Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah ni sombong. Allah berhak tak ampunkan kita. Betul tak? Allah ni, kesombongan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, keesaan Allah. Allah boleh tak nak ampunkan kita. Allah boleh masukkan kita dalam neraka Allah. Boleh?
Walaupun sifat Allah ni Al-Karim, mulia, Allah ni Maha Pengampun, Allah ni penyayang, betul, itu sifat Allah. Tapi kata para alim ulama, dalam nama-nama Allah tu ada sifat-sifat yang keras. Sifat-sifat intiqam. Allah ni membalas. Apa yang kita buat, Allah balas. Sebab tu ada orang bila dia nak buat dosa, dia kena fikir sifat-sifat Allah yang keras tadi. Kalau aku buat ni Allah tak ampun ni, aku ni masuk neraka. Baru dia tak buat. Tapi bila dia dah buat, dia dah terlanjur, dia dah telah melakukan, dia dah menyesal, maka dia kena fikir sifat-sifat Allah yang maha lembut tadi. Jadi dia kata, ya Allah, kau maha mulia, ya Allah, kau maha pengampun, ampunilah dosa aku, ya Allah, kerana aku tahu sifat kau sifat yang mulia. Jadi kata ulama, itu kena. Sebab apa? Sebab bertepatan dengan diri dia. Seperti mana cerita Imam Ibnu Abbas. Satu hari Imam Ibnu Abbas, dia ceramah dalam dia bagi kuliah dalam satu masjid. Datang seorang laki-laki bertanyakan kepada satu soalan. Dia kata, Ibnu Abbas, aku nak bertanyakan kepada kamu satu soalan. Ada ataupun tidak taubat bagi orang yang membunuh? Ada tak taubat bagi orang yang membunuh? Kalau kita jawab ada tak, Pak Long? Jawab ada tak? Ada. Taubat bagi orang bunuh. Orang dah bunuh, dia nak taubat, ada tak? Ada. Apa masalah? Dia dah bunuh, dia nak taubat, boleh. Tapi Ibnu Abbas tengok dia, Ibnu Abbas kata tidak ada taubat bagi orang yang membunuh. Kata laki-laki tu, baik, terima kasih, dia pun keluar. Dalam hadis tu, dalam cerita tu, datang seorang laki-laki lagi bertanyakan soalan yang sama. Ibnu Abbas, ada tak taubat bagi orang yang membunuh? Ibnu Abbas tengok dia, kata ada taubat bagi orang yang membunuh. Kata laki-laki, terima kasih, dia pun keluar. Yang dengar ni pelik. Tadi kata tak ada, yang ni kata ada. Diorang pun tanya, apa yang menyebabkan jawapan pertama kamu kata tidak ada? Maka kata Ibnu Abbas, kerana orang laki-laki yang datang tadi, aku tengok sinar kemarahan pada mata dia. Dia nak pergi bunuh, taubat. Sebab tu aku menutup pintu kebinasaan tu. Aku kata tidak ada taubat supaya dia tak pergi bunuh orang tu. Tapi yang lelaki yang kedua datang, dia dah menyesal, dia dah buat dah. Sinar penyesalan tu ada. Jadi aku kata dia boleh bertaubat kerana Allah Maha Pengampun. Maka dia balik, dia minta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak kalau? Itu. Sebab tu orang nak menambah keimanan, yang pertama dia kena kenal sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kata ulama, yang kedua dia kena talabul ilm asy-syar'i, dia kena menuntut ilmu agama. Nak tambah iman, kena tuntut ilmu agama. Kerana di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Fatir ayat 28, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, iaitu orang yang takut kepada Allah, yang gerun kepada Allah adalah ulama. Ulama ni bukan ustaz lah. Orang yang tahu, orang alim, dia tahu satu ilmu, maknanya ilmu tentang syariat. Itulah orang yang disebut alim. Sebab tu Pak Long, kita nak tambah ni, kena tambah ilmu. Tambah ilmu. Ilmu apa yang boleh menambahkan keimanan kita? Kita duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu majlis ilmu adalah majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita hari ni duduk dalam majlis ilmu, dalam suasana hari ni, senang. Semuanya sekarang ni ustaz tengok ke rata-rata ustaz asatizah kita ni buat online ceramah. Betul tak? Kita pun sambil makan kacang dengar ceramah. Dahsyat hari ni, betul tak? Sambil-sambil duduk tengok makan, ada duduk ustaz ada buat satu kuliah duha untuk muslimat. Sambil minum maklum, minum, relax, dengar, angguk, faham. Kita ni keren tekak. Maklum tu duduk minum, seronok dia. Sebab apa? Sebab senang. Jadi dia tambah ilmu dia, tak ada masalah. Dia tambah ilmu, dekat rumah boleh tambah ilmu. Handphone sekarang ni canggih-canggih. Sebab tu maklum, yang kedua, supaya ustaz nak masuk kepada orang yang macam mana yang boleh disekat daripada mendapat hidayah Allah, maka yang kedua, nak menambah keimanan adalah menambah ilmu. Tu yang kedua. Yang ketiga,
Kata Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, kata para alim ulama yang ketiga, at-ta'ammul fi ayatil kauniyah. Dia kena perhatikan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nak tambah iman, tengok sekeliling. Allah sebut di dalam surah Imran, Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kejadian langit, kejadian bumi ni, perbezaan malam dan siang adalah bagi mereka tanda-tanda bagi orang yang memikirkannya. Cuba Pak Long tengok kita ni. Punya hebat Allah, langit ni Allah jadikan, awan ni Allah jadikan, malam siang Allah jadikan. Takkanlah masalah kita Allah tak boleh selesaikan. Logik tak Pak Long? Allah cipta kita sedetail mungkin. Allah ciptakan langit tanpa tiang. Allah boleh cipta galaksi ni. Allah boleh ciptakan kehidupan. Allah boleh ciptakan segala-galanya. Tiba-tiba masalah kita kata Allah tak boleh selesaikan. Mustahil ke? Tak mustahil. Maksudnya tak mustahil Allah boleh selesaikan masalah kita dalam sekelip mata. Sebab tu bila kita merenung hari ni apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka akan tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang nak menambah keimanan, kata ulama, qiraatul Quran wa tadabburih, iaitu membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran Al-Karim. Baca Quran boleh tambah iman. Sebab apa? Sebab apabila kita hari ini, seperti mana yang disebutkan di dalam surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika mana dibacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran, bertambah iman mereka. Sebab tu Pak Long, maklum, kalau kita hari ni nak rumah kita, suami kita, anak-anak kita, cucu cicit kita, dalam rumah kita tambah iman, pasang Quran, jangan pasang dandut. Ni kita duk dengar kadang-kadang lagu-lagu macam-macam, ya, untuk hiburan. Kadang-kadang kita nak duk hibur, takkan nak dengar Quran 24 hour, betul tak? Nak dengar sekali-sekala nasyid, nak dengar sekali-sekala macam ni. Boleh ke Ustaz? Itu perbahasan para alim ulama. Tapi kena juga dalam rumah tangga kita pasang Quran. Pasang Quran. Dan jangan pasang Quran kita keluar pergi Tesco. Kan dalam hadis Nabi kan, siapa-siapa yang membaca surah Al-Baqarah kan ayat 1 hingga ayat 286 surah Baqarah, kata Nabi, syaitan tak boleh masuk dalam rumah dia, betul tak? Ada seorang maklum ni, dia cerdik. Dia kata, Ustaz, aci tak Ustaz? Main aci tak aci ni? Aci tak Ustaz? Saya beli kaset Ustaz, maksudnya yang tape yang boleh ni, saya pasang, lepas tu maklum keluar. Boleh tak Ustaz macam tu? Ni pun cerdik juga, bijak juga. Jadi Ustaz kata boleh, tak ada masalah, tapi rugilah kat kita yang kena dengar Quran. Bila kita dengar Quran, anak bini kita dengar Quran, cucu kita dengar Quran, tambah iman. Walaupun dia tak faham, tetapi apabila dibacakan Al-Quran, seperti mana yang kita tahu kisah Umar Al-Khattab, macam mana Umar Al-Khattab boleh lembut hati dia untuk memeluk agama Islam. Adik dia baca surah apa? Surah Taha. Surah Taha melembutkan hati Umar Al-Khattab yang keras, boleh lembut hati. Tapi sebab apa kita hari ni tak nak hidupkan rumah tangga kita, rumah tangga Al-Quranul Karim? Sebab apa? Sebab tu maklum, Pak Long, bila duduk dalam rumah, baca tu biar kuat, walaupun suara tak sedap. Kadang-kadang nak baca kuat, Kang tak sedap lah. Memang kita tahu suara tak sedap. Tapi baca kuat. Baca kuat. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Suami dengar, anak dengar, kita duk baca Quran. Ni kita baca وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Tak dengar. Biar ahli keluarga kita dengar. Sebab Quran ni bila dengar, Allah sebut di dalam surah Al-Hajj, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah."
Kalaulah Allah turunkan Al-Quran pada bukit bukau, pada gunung ganang, kamu akan tengok gunung ganang tu akan hancur berkecai. Kenapa? Kerana takut kepada Allah. Kata ulama, kalau dibacakan Al-Quran kepada hati-hati yang keras, hati yang keras insya-Allah akan jadi lembut. Sebab tu nak tambah iman, biasakan dalam rumah tangga kita baca Quranul Karim. Tak boleh nak baca, pasang Quranul Karim, sama-sama dengar. Tak lama, kejap pun, tapi mesti ada rutin. Nak dekat maghrib, pasang Quran. Jangan tunggu surau lah. Pasang Quran. Kan kadang-kadang dekat TV kan ada bacaan Quran, betul tak? Kita pergi tukar channel, betul? Bila azan, kuatkan. Bila azan, kalau kita duduk tengok dengar ni, duduk, jangan slow kan? Kuatkan. Biar rumah kita bergema azan. Bagus. Sebab biar perkataan-perkataan ataupun biar kita punya rumah ni ada kalimah-kalimah yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata para alim ulama yang keempat. Yang kelima, al-iktsar min zikrillah, perbanyakkan zikir kepada Allah. Yang kelima, Allah sebut di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah kata apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman menenangkan hatinya dengan berzikir kepada Allah. Kemudian Allah tanya, Allah bagi tahu statement tadi, Allah bagi satu ayat penyata. Allah kata orang-orang yang beriman ini, mereka ini, kata Allah, menenangkan hatinya. Maksudnya menambahkan iman, nak bagi tenang, nak bagi khusyuk dengan berzikir kepada Allah. Itu ayat penyata. Allah bagi dah. Kemudian Allah tanya, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, sungguh ke dengan berzikir hati akan menjadi tenang? Baik, Pak Long, maklum, bila Allah tanya, ni dalam ilmu tafsir, bila satu-satu soalan yang Allah tanya, kemudian Allah dah bagi dah jawapan, Allah suruh kita ambil panduan dengan apa yang Allah sampaikan, kerana benda tu very important, sangat penting. Banyak soalan dalam Al-Quranul Karim. Antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Qadr. Antara contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah tanya, wa ma adraka ma lailatul qadr, kamu tahu tak apa dia yang dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadar? Tadi kan Allah dah bagi tahu, Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah tanya, tahu tak apa yang dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadar? Maka Allah jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya jangan tinggal malam Lailatul Qadar. Very important, sangat penting. Sama juga dalam ayat ini kata ulama, Allah dah sebutkan dalam ayat pertama, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, orang-orang yang beriman menenangkan hati dengan berzikir. Maknanya kemudian Allah tanya, betul ke dengan berzikir hati menjadi tenang? Tak percaya, buat. Itu maksud dia. Yang rasa serabut, yang rasa gelisah, yang rasa macam dia tak boleh, rasa jalan dia tertutup, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan perbukakan, Allah akan permudahkan segala urusan dia. Banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ustaz jumpa, dan ustaz akan keluarkan satu persatu nanti insya-Allah. Zikir ini, kalau kita zikir, apa dia punya kelebihan, yang mana kelebihan ini disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Tapi masalah kita tak buat. Sebab tu masalah kita akan tambah masalah iman kita makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, kerana kita tak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi mati. Allah sebut fi qulubihim marad, dalam hati mereka ni ada penyakit. Fazadahumullahu marada, dalam surah Baqarah kan. Maka Allah akan tambah penyakit tu. Penyakit ni akan jadi gelap, keimanan kita takkan boleh masuk, takkan boleh mendapat cahaya Allah. Kenapa? Kerana dalam hati kita ni fi qulubihim marad, ada penyakit. Bila kita tak pergi bersihkan hati kita dengan penyakit tu, fazadahumullahu marada, Allah akan tambah penyakit tu lagi. Gelap hati kita.
Sebab tu Pak Long, nak cuci hati ni bukan boleh minum klorok. Kan? Pergi beli mamak klorok satu, nak apa? Cuci hati. Tanjung rambutan terus. Tak boleh. Dia kena apa? Zikir. Maksudnya zikir. Zikir ni Pak Long, kita zikirlah dengan apa pun yang kita nak buat, tak ada masalah. Janji nama Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada masalah. Perbahasan ulama, boleh tak sebut Allah, 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 Allah? Tu hanya perbahasan para alim ulama. Yang mana perbahasan ni sampai hari kiamat. Kalau Pak Long rasa Allah, Pak Long faham tentang sifat dan semua, sebut, tak ada masalah. Ada orang kata tak boleh sebut kan, sebab Allah ni dia kena ada sifat yang disandarkan. Allahu Akbar, itu perbahasan ulama. Kita ni buat ni, kita duk sembang sana, duk sembang sini, lah kali minum kedai kopi, apa pun tak buat. Ni tak boleh. Kita sebut, kita faham apa yang kita nak buat, silakan. Selagi mana tak bercanggah dengan Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam. Yang keenam, kata para alim ulama, taqdim ma yuhibbullah wa rasul alal huda alal hawatun nafs. Mendahulukan, ni nak tambah iman, mendahulukan apa yang disayangi oleh Allah dan apa yang disayangi oleh Rasulullah daripada hawa nafsu. Maksudnya mendahulukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang, apa yang Nabi sayang, apa yang Nabi buat, kita pergi buat, mendahului daripada hawa nafsu kita, maka akan menambahkan keimanan. Dalilnya Allah sebut dalam surah Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau betul kamu sayang Allah, kalau betul kamu cinta Allah, fattabi'uni, ikut aku, kata Allah kepada Rasul. Maksudnya ikut Nabi, ikut Allah. Dan kalau kita ikut Allah, kita ikut Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan sayang kita. Pak Long, bila Allah sayang kita, Allah dengar tak apa yang kita minta? Dengar tak? Dengar. Pak Long ada cucu, betul? Kita ada cucu kan? Pak Long lah, saya tak ada cucu lagi. Pak Long ada cucu, ada anak. Anak ni punya bagus ni, kita minta apa dia buat? Sayang tak? Sayang. Kita cakap dekat anak kita, ni tolong picit dekat mak belakang ni, contohlah picit mak belakang, dia kata mak tak apa, ambil minyak urut, kita siap urut semua kan, buat sebaik. Habis tu mak nak air, dia pergi ambil air. Mak nak makan, pergi ambil makan, dia letak dekat kita. Kita, ini anak punya bagus ni, kita suka. Dia kata mak RM10. So, bagi tak? Bagi tak? Confirm bagi. Sayang. Anak kita dengar cakap, kan? Dengar cakap, kita bagi. Allah, bila kita dengar apa yang Allah cakap, Allah bagi tak? Allah akan bagi. Dalil dah seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya gulam, kata Nabi kepada budak, wahai budak, kata Nabi, maklum, tolong hafal hadis ni. Hadis ni pendek lah, tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Ihfazillah yahfazka. Tu dalil dah. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Senang, betul tak? Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga hak Allah. Solat, masuk semayang. Puasa, buat puasa. Zakat, keluarkan. Jangan kata kat orang, jangan maki orang. Benda yang Allah tak suka, benda yang Allah tak bagi buat, benda yang Nabi larang, jangan kita buat. Maka akan menjemput kasih sayang Allah kepada kita. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Sebab tu kata para alim ulama, kita mendahului kasih sayang Allah dan Rasul melebihi daripada segala-galanya. Tu yang keenam. Yang ketujuh, kata para alim ulama, untuk menambah keimanan ni tadi, hudurul majalituz zik wa hirsul alaiha. Kena hadir majlis ilmu, kena. Majlis ilmu ni maklum, kena hadir. Sebab apa? Sebab dalam majlis ilmu ni kita mengingati antara satu sama lain, menyebabkan kita ni akan sentiasa bersama dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala,
Sebab itulah baginda Nabi SAW ingatkan kepada kita banyak kali supaya kita sering duduk di dalam majlis ilmu. Sebab hati kita ni Pak Long, hati kita ni dia mudah terbalik. Kan? Sebab tu kita kena doa satu doa. Malam ni maklum hafal doa ni, walaupun dah hafal jangan lupa buat. Doa dia doa apa? Ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membalik bolakkan hati. Ya muqallibal qulub. Pak Long cuba sebut maklum. Ya muqallibal qulub. Sekali lagi ya. Muqallib qulub. Thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Makna dia, wahai Tuhan yang membalik bolakkan hati, tetapkan keimanan aku di dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Doa maklum. Iman kita ni kalau kita tak doa, dia boleh dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang kita duduk doa tu untuk imam duk baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau cabut keimanan ke atas kami. Ba'da idh hadaitana, selepas kau dah bagi ya Allah, jangan pi cabut. Nampak? Kita minta Allah, jangan Allah cabut. Kalau Allah cabut ni maklum, kalau Allah tutup hidayah tu, kita akan jadi kegelapan dalam kehidupan kita. Walaupun kita senang, walaupun kita kaya, tapi kalau kita tengok hidup dia akan jadi serba susah. Sebab Allah tak sayang, Allah tak cinta. Sebab tu kita kena duduk dalam hudurul majalis, kena duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir. Duduk. Ada muhadarah, ada ceramah, ada hadirkan diri, baru iman kita akan meningkat. Sebab dalam tu akan dipesan dengan hadis-hadis baginda Nabi SAW dan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Yang ke-8, Samin, al-bu'du anil ma'asi, jauh daripada maksiat. Benda ni kata para alim ulama, orang yang melakukan maksiat, maka Allah akan gelapkan hati dia, Allah akan jauhkan hati dia. Pak Long, macam mana kita nak cek iman kita ni hidup ataupun tidak? Ada. Nak cek iman kita hidup ataupun tidak? Boleh. Kata guru saya, Dr. Farid Al-Ansari rahimahullah, dia meninggal dunia umur 40 tahun. Dia ada tulis satu kitab Majalisul Quran, Majlis Al-Quranul Karim. Seorang alim yang meninggal dalam keadaan umurnya masih lagi kecil, kita panggil lah, tak sampai 40 lebih. 40 lebih dia meninggal dunia di Turki. Dia menulis satu kitab. Antara yang disebutkan mengenai tentang nak uji iman ni Pak Long, kaedah dia senang. Balik Pak Long maklum boleh cek iman kita ni bagus tak bagus, kualiti tak kualiti, adakah iman kita ni hidup ataupun mati, balik cek masing-masing. Pak Long tak perlu pergi dekat klinik. Pak Long tak perlu pergi jumpa doktor, balik cek sendiri. Ustaz, alat tu berapa nak beli? Ni bukan dijual. Test sendiri. Dalam ilmu sains kan kita belajar sains kan. Bila maklum masak, cerit ni kan cerit, kan contohlah cerit, air panas. Bila kita sentuh, apa akan jadi? Kita akan tarik balik. Gitu? Sentuh akan tarik balik. Itu disebut tindakan apa? Reflex. Malam ni kita belajar sains. Ingat ustaz tak reti apa? Tindakan refleks dalam ilmu sains. Pegang, pak, panas. Motor, ejah motor, ada orang kena, sak, lega. Tak ada. Dia tarik, ya Allah, panas. Betul tak? Macam tu juga bila kita nak hirup kuah, panas. Kan kita duk nak rasa, bini baru masak, kita pun panas. Itu maksudnya deria rasa kita hidup. Deria rasa kita hidup. Ada orang yang masuk tangan dia dalam koli biasa, masuk relax lah, dia tak rasa panas. Sebab deria rasa dia dah mati. Deria rasa dia dah mati dah. Ni kulit ni tebal, dah mati. Baik. Kata ulama, kata guru Ustaz Dr. Farid Al-Ansari, iman kita nak cek dia hidup ataupun tidak, seperti mana tindakan tadi. Kalaulah kita melakukan dosa, satu dosa, kerana dosa ni kita akan buat.
Dosa ni manusia tak terlepas daripada dosa. Selepas dia buat, dia ingat Allah. Contoh, pergi pasar raya, tertengok amoy. Bukan tengok, tertengok. Kemudian bila dia tengok, dia selang, dia tak tengok. Sekali, jangan kelip. Ustaz kata sekali pandang tak apa, sekali pandang kan. Kemudian yang terror sikit, yang belajar tajwid ni, dia kata paling panjang 6 harakat. Dia tengok, okey dah cukup. Dia tengok ni maksudnya tengok bukan hak kita, turun ke terus, dan diikuti dengan istighfar, menandakan iman kita hidup. Maknanya iman kita ada tindakan refleks. Tengok astaghfirullahalazim. Jangan astaghfirullahalazim tengok lagi astaghfirullahalazim. Tu tak jadi. Dia tengok astaghfirullahalazim. Macam tu. Tapi kalau dia tengok astaghfirullahalazim cantik. Tu iman dia masalah. Faham? Biasa tak maklum? Biasa tak? Betul. Kata ulama macam tu. Kalau tidak, iman dia macam mana kita nak test iman kita ni ada ataupun tidak dengan cara begitu? Contohnya handphone. Kan? Kita duk tengok handphone kita, keluar gambar yang tak menepati syarak. Kan? Astaghfirullahaladzim. Dia terkejut. Astaghfirullahaladzim kan? Tapi ada istighfar pada hati supaya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa, maka kenalilah itulah ada tanda-tanda keimanan dalam hati dia. Tapi kalau dia pergi kata ke orang, dia pergi maki orang, dia pergi fitnah orang, dia pergi buka aib orang, dia tak rasa apa, dia tak rasa pun berdosa. Bahkan dia rasa kan, kalau dia tak kata ke orang, kalau dia tak maki orang, dia rasa iman dia kurang. Ada tahap yang sampai dia duduk kat rumah, suami dia tengok, hang ni aku tengok serabut sana pergi sini pergi. Saya punya rasa tak sedap hati lah bang. Sebab apa? Ada benda saya nak cerita. Dia kena cerita aib orang baru rasa iman dia rasa meningkat. Ada orang tahap macam tu. Dia rasa dia pergi sebar aib orang, dia pergi cerita tentang ni, dia rasa dia itu adalah benda yang tak sepatutnya berlaku. Kalau itulah yang dia buat, dia rasa tak bersalah, maksudnya ada masalah pada iman dia. Sebab Nabi SAW ajarkan kepada kita bagaimana baginda Rasulullah suruh kita jauhi daripada maksiat. Jauh daripada maksiat, kerana maksiat ini akan menutup hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i, satu hari dia sebut di dalam Dewan Imam Syafi'i, dia kata syakautu ila waqi' an su'il hifzi. Aku telah mengadu kepada Waqi'. Waqi' ni guru Imam Syafi'i, tentang merosaknya hafalan dia. Hafalan Imam Syafi'i, maklum, hafalan Imam Syafi'i kalau dia baca kitab, ni dalam cerita-cerita yang disebutkan, kalau dia baca kitab, dia baca belah sini dia ingat. Maksudnya dia tak tengok pun belah sini pun dia boleh ingat. Sebab tu kalau dia nak baca, dia kena tutup supaya dia boleh ingat belah sini dulu. Kehebatan Imam Syafi'i punya hebat dia, baca ingat terus. Dia hafal Quran sejak umur kecil lagi. Itu Imam Syafi'i. Tapi satu hari dia sebut kepada Imam Waqi', guru dia, syakautu ila Waqi' an su'il hifzi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang merosaknya hafalan aku. Merosak hafalan. Bila dia merosak hafalan, kata Waqi' kepada Imam Syafi'i, al-ilmu Allahu nur. Dia kata supaya meninggalkan maksiat. Waqi' nasihatkan kepada Imam Syafi'i, tinggalkan maksiat, kerana ilmu Allah itulah nur, dan nur Allah tidak akan masuk lil ma'asi, dan ilmu Allah tu tidak akan masuk kepada orang yang melakukan maksiat. Orang yang maklum, Imam Syafi'i ni kalau kita fikirlah apa maksiat yang dia buat, rasa-rasa apa dia buat sampai merosot hafalan, sampai dia rasa iman dia ada masalah. Rasa-rasa maklum apa maksiat dia buat. Tahu apa maksiat dia buat? Kata dalam riwayat, Imam Syafi'i melihat bekas tapak kaki wanita. Bekas tapak kaki, dia tengok, dia rasa maksiat, tak boleh apa. Kita jangan kata bekas tapak kaki dengan kaki naik atas tu, tengok. Tak rasa maksiat lagi, betul tak? Tu yang kita susah sangat nak hafal. Tu yang kita rasa susah sangat nak mengaji.
Tu yang susah sangat kita nak menambah keimanan. Tu yang susah sangat kita nak bangkit malam. Tu yang susah sangat kita nak baca Quran. Tu yang susah sangat kita nak buat amalan sunat. Tu yang susah sangat kita nak berdoa. Tu yang susah. Semua benda susah sebab maksiat. Bila maksiat tu buat, maka menyebabkan kita ni akan terhindar daripada hidayah Allah. Ada satu cerita Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah. Syekh Ramadan Al-Buti maklum tolong ambil kisah ni. Serius, ini kisah yang betul. Syekh Ramadan Al-Buti, dia Syekh Ramadan Al-Buti ni seorang ulama di Syria yang meninggal dunia kerana dibom. Dia tengah baca tafsir, kan di Syria peperangan saudara kan. Dia baca tafsir, orang letak bom. Meletup, meninggal dia dalam keadaan dia membaca tafsir. Dan dimakamkan, diletakkan tanah perkuburan dia di sebelah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, kita kenal Salahuddin Al-Ayyubi. Dia cerita dia, Syekh Ramadan Al-Buti ni dia pernah ziarah kubur Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelah kubur Salahuddin Al-Ayyubi ni ada kosong. Dia pernah tanya, dia kata, siapa yang beruntung akan dikuburkan di tempat ni? Kubur Salahuddin Al-Ayyubi sebelah kosong. Rupanya diri dia akan dimakamkan di situ. Hebat. Satu hari dia cerita ni, ada seorang laki-laki datang berjumpa dengan dia. Laki-laki datang berjumpa, dah azan dah. Oh, lama dah, nak subuh dah. Terlalu bunyi kan? Tak bunyi. Boleh sikit lagi malu? Boleh ni? Jangan kena tangkap dah. Sikit lagi malu, sikit lagi insya-Allah. Ketika mana Syekh Ramadan Al-Buti, dia ada seorang laki-laki datang. Dia kata, Syekh, aku nak mengadu kepada kamu, Syekh. Dia kata, aku ni merasa seronok melakukan maksiat. Seronok melakukan maksiat. Dia rasa lazat melakukan maksiat. Ada orang macam tu. Maksiat ni rasa, seronok. Kata Syekh, Syekh ni menangis. Dia kata, wahai budak, dia kata, dia waktu tu Syekh tu dah tua, kan? Wahai budak, janganlah kau mengadu kepada aku. Mengadulah kepada Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Mengadu pada Allah. Kau balik, kau mengadu pada Allah. Budak ni pun balik, lebih kurang 2 bulan. Datang balik budak ni, kata dekat Syekh, Syekh, ingat tak soalan aku? Aku ni melazati dalam melakukan maksiat. Ingat tak? Dia kata ingat. Wahai Syekh, hari ni aku datang, aku hari ni melazati dalam melakukan ibadah kepada Allah. Sebab apa? Sebab mengadu pada Allah. Orang yang buat maksiat ni, dia kalau tak boleh tinggal, mengadu pada Allah. Ya Allah, aku mohon bantuanmu ya Allah, jagalah aku supaya tidak melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Jadi Allah akan jaga. Allah akan jaga. Sebab tu al-bu' anil ma'asi, jauhkan daripada maksiat. Dan yang ke-9 terakhir, al-ikthar min nawafil wat ta'at. Perbanyakkan pekerjaan ataupun perbuatan-perbuatan sunnah. Perbanyakkan perbuatan-perbuatan sunnah. Kerana perbuatan-perbuatan sunnah ini, apabila kita selalu dekat dengan Allah, maka Allah akan sayang, Allah akan lagi dekat dengan kita. Makin kita banyak buat perbuatan-perbuatan sunnah ni, makin Allah sayang kepada kita. Sebab itulah Pak Long yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai kesusahan menambah keimanan kita hari ini disebabkan kita tak buat 9 benda yang disenaraikan oleh para alim ulama. Sebab tu payah. Kita yang jadi payah hari ni sebab kita hari ni kurang baca Quran, kurang buat benda-benda sunnah, kita kurang melakukan perkara ketaatan kepada Allah, kita kurang berzikir, semua benda kita kurang, tapi kita tambah benda maksiat. Kita duk tambah seperti mana kain putih yang apabila kita setiap hari kalau kita letak titik hitam, akhirnya kain yang putih tadi akan bertukar kotor, akan bertukar hitam. Begitu juga iman kita. Kalau iman kita tak pergi tambah, kalau iman kita tak buat, maka akan bertukarlah. Yang mana disebutkan seperti mana di dalam ayat suci Al-Quran tadi, apabila hati kita ni ada sakit, maka kita tak pergi sucikan hati, Allah akan tambah penyakit, maka matilah kita dalam keadaan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Palong yang dirahmati oleh Allah. Jadi keimanan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita sangat mahal. Maka hargailah iman tu. Ada satu doa yang balik Pak Long amalkan, dan memang doa ni pun selalu diamalkan. Allahumma
Allahumma amithna bil iman. Ya Allah, matikanlah aku dalam iman. Wanshurna bil iman. Ya Allah, bangkitkanlah aku dalam iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga dengan iman. Kita doa kepada birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah. Doa dengan doa tu supaya kita hidup kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ni pun ada satu cerita juga. Ada seorang syekh, dia live di TV, live di TV, satu qanat disebut Qanatul Iqra. TV Arab ni dia ada dua rancangan agama. Satu banyaklah, tapi antara yang masyhur Qanatul Iqra, iaitu rancangan ataupun TV yang dinamakan Iqra. Yang satu lagi Qanatul Risalah, rancangan TV macam kita TV Al-Hijrah, TV3, dia TV Risalah. Okey. Dalam satu temu bual dengan seorang syekh ni dia buat macam tanyalah ustaz, macam program tanyalah ustaz, boleh tanya soal jawab. Ada seorang laki-laki ni telefon syekh ni. Dia kata, "Syekh, aku nak tanya kamu satu soalan dan kau tolong nasihat kepada aku apa aku perlu buat." Syekh ni kata, "Silakan." Dia kata, "Aku cinta kepada seorang perempuan ni." Dia kata dia sangat sayang, dia sangat cinta, tapi masalah dia, perempuan tu tak suka aku. Itu soalan dia. Apa yang aku perlu buat? Syekh ni pun nasihatlah kepada laki-laki ni. Dia kata, "Hang ni," dia kata, "kena ingat, tu jodoh semua di tangan Allah. Jadi kalau dia tak nak, carilah. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan sekok." Macam itulah lebih kurang dia cakap. Dia kata carilah. Ada lagi, dia kata tak boleh, dia cinta, dia suka perempuan ni. Jadi doa pun, syekh tu pun bagi doa tadi. Ya Allah, matikanlah aku dengan iman, bangkitlah aku dengan iman, masukkanlah aku syurga dengan iman. Laki-laki tu menangis Pak Long, menangis. Syekh tu pun terkejut sebab dalam telefon ni dengar laki menangis. Syekh ni pun tanya, "Adakah kau terkesan dengan doa aku?" Kata tu, "Tak Syekh, bukan sebab doa yang kau bacakan tu terkesan, tetapi masalah dia, doa yang kau sebutkan tu, iaitu matikanlah aku dengan iman, bangkitkan aku dengan iman, masukkan syurga aku dengan iman, wanita tu namanya Iman." Ya Allah, matikan aku dengan iman. Iman tak dapat, dia tak nak aku. Syekh tu doa tentang iman ni, iman bagi kita, iman. Dah ingat iman yang makwa dia dah. Ni pun lingkup. Jadi Pak Long yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doalah kepada Allah, moga Allah tambahkan keimanan kita. Dan dalam suasana hari ini, suasana yang penuh dengan fitnah, maka mintalah Allah Subhanahu wa taala memelihara iman kita. Fitnah di mana-mana sehingga dalam rumah kita. Fitnah ni sehingga dalam rumah kita. Macam mana ustaz fitnah dalam rumah kita? Handphone, TV, radio, macam-macam yang fitnah akan masuk. Maka jagalah keimanan. Di mana fitnah akan muncul di mana-mana, maka dengan cara 9 yang ustaz sebut, moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengukuhkan keimanan kita dan matikan kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Jadi Pak Long, maklum yang dirahmati oleh Allah, ustaz doakan moga-moga kita semua dalam keadaan selamat dan diredai oleh Allah, dan sentiasa diberikan kasih sayang Allah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.